Ini studio dan ini adalah kerusi Doraemon untuk studio saya yang baru. Fully custom. Saya design bagi 3 orang boleh duduk. Lepas tu ada beberapa part untuk simpan barang. Contoh bawah ni saya letak saya punya barang elektronik. Dan kat tepi-tepi dua belah ni ada storage untuk saya punya tools. Senang. Bila saya buat video nak ambil barang tool ke apa, capai je sebelah kursi ni. Kalau dalam video sebelum ni saya dah share macam mana kita nak design 3D kita punya kabinet. Jadi dalam video ni saya tinggal nak pasang je. Dia punya papan yang siap potong tu memang tepat, nampak tu. Saya slot cantik je. Disebabkan mesin yang potong semua papan ni, jadi error dia tak besar lah. Maybe lebih kurang 0.3mm saja. Sebab tu saya boleh dapat ngam-ngam cantik macam ni. Untuk pemasangan pula simple je. Pakai drill driver. Kalau screwdriver penatlah tangan kita, pakai drill driver. Kalau nak mudah lagi pasang seorang-seorang, beli corner clamp ataupun clamp yang khas untuk 90 darjah punya papan. Okay, yang ni saya nak terbalikkan sikit. Kursi ni nak siap dah. Tinggal nak pasang dia punya cover atas ni saja. Ni satu panjang ni untuk saya duduk sini, bagi lebar sikit lah. Okay, skru sini satu. Dan dua belah ni saya akan pasang engsel supaya dia jadi pintu untuk storage tepi ni. Dan juga sebagai tempat duduk, khususnya untuk anak saya akan duduk kat sini lah. Okay, nice. Alright, ada toolbox. Kita masuk jap. Kita masuk. Seem like heavy. Allahu Akbar. Satu lagi. Kalau nak cantik kabinet kita, cuba sorokkan skru. Contoh macam sekarang ni saya demo saja, tak berapa cantik sangat kan. Solusi yang saya boleh guna adalah gunakan L bracket. Contoh satu lagi kat sini. Ini hinge ni simple hinge, saya gantung pakai tali sebagai stopper. Sebaiknya pakai hinge untuk pintu kabinet, akan lebih cantik. Kat sini. Okay. So sekarang kalau saya nak record video, saya boleh record dengan anak-anak saya. Tak ada pakai satu kursi, nak kena share seorang duduk atas meja, seorang duduk peha saya. Semuanya boleh duduk dekat bench kursi macam ni. Dan bila kita cakap pasal harga, saya spend dalam maybe 200 lebih macam tu, 220, 230 macam tu, untuk dapatkan semua papan yang siap dipotong dengan edge bending semua. Adakah harga dia murah ataupun mahal? Kita compare. Ini satu contoh kabinet daripada IKEA, dapur punya. Harga 250. Dia punya size adalah ni, dalam, lebar, tinggi. Saya duplicate sama, saya design 3D. Saya dapati daripada full size papan melamin ni, dalam size 6 kaki kali 8 kaki ni, harga dalam 110. Dia guna dalam 60% saja macam tu. Sekarang kita tengok pula saya punya design kerusi Doraemon ni. Tengok tu. Ni kerusi Doraemon yang saya buat, ada banyak agak lah guna kayu. Dia guna lebih banyak daripada kabinet IKEA tadi. Ini kalau yang pintu dia dah terbuka. Dan sekarang dia punya layout potongan dia, nampak? Dia guna dalam 90%. Beza banyak dengan yang tadi, yang IKEA punya ni. Ni dalam 60% lebih lah. Kita try compare harga agak-agak lah. Kita gunakan kabinet yang sama, yang IKEA punya size ni kan. 2 pintu kali 3. Saya nak buat 3 unit benda ni. 3 unit sama dengan harga dia 251. Kita kali dengan 3, kita dapat dalam RM750. Ini harga kalau IKEA punya. Tapi IKEA full set lah, siap dengan dia punya mounting semua bagai. Tapi kalau kita order kat kilang kayu yang siap potong dengan tepat, contoh saya pakai beranibuat.com/perabot ni kan, upload saja 3D design file kita. Lepas tu kita boleh dapat harga yang lain sikit. Contoh sama perabot macam tadi, sama macam IKEA ni, kita nak buat 3 unit kabinet ni. Untuk buat 3 unit kabinet ni, kita akan gunakan 2 keping papan melamin yang saiznya adalah 6 kali 8 kaki. Ini standard saiz papan melamin kalau kita beli. Kalau kilang potong dan buat edging semua, harga dia maybe dalam 230. Tapi ini varies tau. Kalau banyak potong, banyak edging, lain harga dia. Kita nak ada 2 keping benda ni. Jadi dapat dalam RM460. Ini modal kita. Beza tak dengan IKEA? IKEA 750. Yang ini kita dapat dalam 460 je. Kalau kita nak tambah pula dengan kos mounting macam hinge untuk pintu kabinet ni, maybe lah saya rasa boleh dapat dalam RM500 lebih kurang. Termasuk dengan kita punya panel plywood nipis kat belakang kabinet kita tu. Lebih kurang lah 500. Kalau kita upah orang untuk custom, boleh agak laga dia. So sekarang korang dah tahu agak-agak harga dia berapa kan. Kalau sekeping papan, kalau melamin ni kita dapat dalam RM100. Upah dengan kilang maybe dalam 200. Total dalam 200 lebih lah. Kilang kan ambil harga dalam 100 untuk gunakan mesin dia semua, untuk dia convert dari 3D ke, daripada 3D design kepada layout yang kita nak potong. Termasuklah semua upah tu dalam 200 lebih. Itu kalau sekeping. Kalau kita buat banyak lagi perabot, kilang akan kurangkan lah. Dia punya harga kayu sama, tapi dia punya charge servis dia tu dia akan kurangkan sikit.
Kalau sebelum ni maybe satu papan tu dia charge dalam 100 somethingnya tu, 110 ke lebih kurang lah macam tu kan. Dia charge banyak tu. Bila kita dah order dalam, maybe kita nak potong dalam dekat 10 keping, kita nak buat full cabinet, dia tak adalah charge dalam 100 dah sekeping. Maybe dia charge dalam maybe 60, 50, lebih kurang macam tu lah. Dia dah kurangkan charge dia sebab dia dah handle sekali bulk punya order. Senang sikit kerja dia, jadi tak perlu lah dia charge keping tu mahal. Bila order sikit-sikit ni, kita tak rasa sangat dia punya jimat. Dia jimat, dia memang lebih, cost dia akan lebih rendah, tapi tak rasa sangat. Compare kalau kita buat projek yang agak besar, kalau kita buat satu dapur kita buat kan. Kalau projek macam ni yang cover banyak portion dekat kita punya dapur, kabinet kita letak macam-macam kan, yang itu akan nampak dia punya jimat yang besar. Compare kalau kita beli daripada gerai perabot macam IKEA. Kalau custom for sure akan mahal sikit lah sebab dia ada kelebihan custom. Ini kita custom tapi kita kena spend effort nak pasang sendiri. Alright, tu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Ada banyak lagi video menarik dekat Berani Buat ni. Pergi follow je YouTube channel Berani Buat, tengok dalam playlist dia, ataupun boleh join saya punya group Telegram kat bawah. Alright, jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye, bye bye. Mana kamera? Bye bye. Bukan situ, situ.